Salam kawan, saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini. So, di tepi sebelah sini ada dua carta, yaitu PRU ke-13 dan PRU ke-14. Kalau kita lihat pola politik kita seperti ini. Jadi, saya berharap yang tidak paham tuh harap ambil iktibar daripada sini, mau di sebelah pihak sana tuh, supaya mereka paham, supaya tidak fanatik sangat dan jangan ego sangat. Jadi Anda dengar apa yang saya nak katakan ini. PRU ke-13, kemenangan Barisan Nasional ini dikerusi, yes menang, tetapi majoriti rakyat sudah beralih arah ke Anwar Ibrahim. Di situ kita harus tahu. Jadi kemenangan itu sebenarnya tipis. Kalau betul-betul PRU itu tidak dirosakkan dengan benda lain, seperti ada kecurangan, saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menang waktu itu. Kenapa saya kata macam itu? Rosaknya PRU ke-13 itu adalah, kalau kita lihat sejarahnya, diundi pos saja. Dan kemenangan mereka, Barisan Nasional, dibantu oleh undi daripada Sabah dan Sarawak. Paling banyak daripada Sarawak, bukan daripada UMNO. Kalau tidak ada daripada Sabah dan Sarawak, habis terlingkup. Jadi untuk yang nak sombong-sombong tu, tengok nih statik di tepi ni untuk 2013. Untung saja undi pos Anda membantu. Ini hakikat yang kamu orang nak perlu terima. Ini 2000 PRU ke-14 pula, dengan kehadirannya Tun, habis di Sabah dan Sarawak masih bagus, tetapi mereka sudah tidak mau bergabung dengan UMNO, MIC, MCA, bubarlah BN. Jadi mereka buat GPS. Hari ini GPS memerintah. Kita tidak tahu lagi apakah nanti mereka di PRU ini akan bergabung dengan UMNO dan PAS dan bersatu. Jika mereka tidak mau bergabung, habislah. Jadi kalau hari ini pimpinan Anda yang Anda duk agung-agungkan, duk laung-laungkan isu perkoman, Anda silakan. Kalau orang Sabah dan Sarawak sana yang Anda fikirkan yang selama ini dianaktirikan, lepas ni kita lihat. Ini Sarawak bukannya generasi Sarawak dan Sabah bukan generasi kedua lagi. Generasi ketiga, keempat dah timbul. Kalau kesombongan ini masih berlaku di sebelah pihak sana, itu paling bagus. Tunggu kebangkitan rakyat daripada Sabah dan Sarawak pula. Warisan pun kita dah dengar sekarang nih, mengatakan satu puak saja, belum tentu lagi. GPS, ingat anak Sarawak sendiri tidak boleh ini nanti. Kita tunggu PRU ke-15 ini. Kalau perubahan tidak ada. Jika kita nak fikir satu Malaysia, fikir dengan cara baik. Jangan fikir untuk satu parti. Jika Anda munafik dan fanatik dengan parti Anda itu hanya sekerat saja, tidak melepasi sempadan lagi. Bos Anda memerintah hari ini adalah atas kemenangan daripada Sabah dan Sarawak. Fikir itu. Jangan fikir yang 50 tahun yang dulu. Zaman nenek-nenek Anda dulu tak payah nak fikir lagi. Yang hari ini kita nak fikir. Rakyat hari ini, orang hari ini, kaum hari ini. Orang semua punya hak. Ini negara Malaysia. Semua kita punya hak. Bukan Anda seorang punya hak.
Orang di Sabah Sarawak juga punya hak. Mereka lagi punya hak mutlak untuk di Malaysia ini. Bukan tumpang sementara. Lagi termaktub dengan MA 63. Sebarang salah laku semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak boleh mengeluarkan Sabah dan Sarawak. Kalau seikut yang sebetulnya, sewaktu keluarnya Singapura, Sabah dan Sarawak dah boleh bubarkan perjanjian itu. Jangan pikir anak-anak Sarawak, anak-anak Sabah tidak membaca, tidak paham. Tapi pemimpin kamu banyak mengatakan Sabah dan Sarawak macam ni, macam ni. Hasil minyak daripada Sabah dan Sarawak dari mana? Harta bumi mereka habis kamu korek, bawa ke Semenanjung. Bos-bos kamu makan. Bila saya kata macam ni, buktikan. Buktikan apa? Duit Petronas dari mana? Hasil bumi Sabah Sarawak tu banyak. Itulah. Bila saya kata macam ni, memang saya agak emosi. Kalau masuk ke part-part Sabah dan Sarawak tentang hal politik yang dibuat oleh puak-puak ini, saya agak geram. Seolah-olah mereka sendiri berkuasa. Ingat yang saya katakan ini. Tanpa Sabah dan Sarawak, nama Malaysia ni tak ada. Melaya namanya. Baca sejarah sendiri. Yang masih tidak paham-paham itu. Pergi buka dalam Google, cari MA 63 tu. Perjanjian Malaysia 63 tu untuk Sabah dan Sarawak. Malaysia Agreement 1963. Kalau tak paham lagi, tu bahasa orang kampung aku. Kalau nak tahu. Jadi jangan suka main isu politik yang melibatkan perkauman, ingatkan kaum sendiri. Ada kaum di Sabah dan Sarawak tu yang lebih besar lagi etniknya, mempunyai pulau sendiri. Mereka juga memerlukan pembangunan untuk negeri dan untuk negara. Jangan kata ada jasanya UMNO dulu, ada jasanya Barisan Nasional dulu. Dah saya katakan berulang-ulang kali, mereka itu patut. Kerana apa? Siapa yang memerintah dialah bagi projek. Dialah ngurus semua negeri. Coba bagi Pakatan Harapan memerintah, mereka juga akan buat seperti yang sama. Siapa yang memerintah pun sama. Jangan kata jasa mereka ini, jasa mereka itu. Menggunakan akal kalau nak bercakap. Itu saya kata, tidak sekarang ini nak memperbodohkan rakyat tidak mudah. Dulu mungkin kamu pikir orang dan Sabah dan Sarawak boleh diperbodohkan, tapi hari ini generasi kedua, ketiga, keempat pun dah ada. Mereka ini nanti akan menyuarakan suara rakyat. Jangan risau. Jadi itulah ceritanya. Jadi kalau mereka ni asyik bermain politik yang mereka pikirkan kekuatan mereka itu kuat sangat, hanya di Semenanjung saja kekuatan itu kuat. Ingat itu. Di Sabah dan Sarawak belum kuat lagi. Jadi pikir-pikirkan apa yang saya cakapkan ini supaya manfaat. Jadi jangan fanatik dan jangan sekali-sekali main politik ini asyik nak jual agama, asyik nak jual bangsa, asyik nak jualkan itu, jualkan ini. Ujung-ujung tergadai negara kita rakyat sendiri susah. Berpecah belah ke sana sini. Kamu nak kata macam ni. Isu untuk bangsa-bangsa lain saja kamu tidak mampu nak buatkan pemerintahan kamu di sebelah sana dulu. Melayu, Cina, India, lain-lain kaum. Untuk apa itu? Itu pun isu itu tidak boleh selesai sampai hari ini. Okeylah, kawan-kawan. So pikir-pikirkan apa yang saya cakapkan ini. Inilah ceritanya untuk politik Malaysia ini. So benda ni mereka harus fikirkan sebagai pemerintah. Okey, sekian dari saya. Saya harap benda ni manfaat. So nanti saya sambung di lain waktu. Thank you.